Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tugasan CTU kami yang bertajuk Analisis Penerapan Falsafah di dalam filem Little Women. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli. Yang pertama, saya, Marsha Syafia, akan menerangkan tentang pendahuluan tugasan ini. Seterusnya, ahli kami yang kedua, Izaidah Nurina, akan menerangkan konsep falsafah yang diterapkan dalam filem Little Women. Ahli kami yang ketiga, iaitu Fazliatun, dan ahli kami yang keempat, Nur Amira Raha, akan menerangkan ulasan falsafah atau ideologi pemikiran dalam Little Women. Seterusnya, ahli kami yang kelima, Zainab, akan menerangkan kesan penerapan ideologi dari sudut positif dan negatif. Seterusnya, ahli kami yang keenam, Nur Quratun Najwa Nuraisyah, akan menerangkan mengenai implikasi ideologi terhadap rakyat Malaysia. Dan seterusnya, ahli kami yang terakhir, Muhammad Anik Abqari, akan menerangkan mengenai rumusan dan kesimpulan bagi tugasan ini. Filem Little Women merupakan filem yang diadaptasikan daripada novel yang berjudul sama dengan karya Louisa May Alcott yang telah diterbitkan pada tahun 1868. Filem Little Women yang dikeluarkan pada tahun 2019 ini merupakan karya adaptasi ketujuh dari novel tersebut. Filem ini mengisahkan kehidupan tentang 4 gadis adik-beradik keluarga March, iaitu Meg, Jo, Amy dan Beth pada era tahun 1860-an. Keempat-empat adik-beradik ini tinggal di rumah mereka yang sederhana bersama ibu mereka, sementara ayah mereka sedang bertugas menjadi tentera dalam peperangan. Keempat-empat adik-beradik ini begitu rapat dan akrab antara satu sama lain. Mereka sering bermain bersama dan saling membantu ketika salah satu daripada mereka mengalami kesulitan. Tahun demi tahun berganti, mereka semua membesar menjadi gadis dewasa yang memiliki impian mereka yang tersendiri. Anak yang paling sulung, Meg March, memutuskan untuk berkahwin dengan seorang guru bernama John Brooke. Meg kelihatan bahagia dengan pilihannya tersebut, meskipun harus tinggal bersama Brooke dengan kehidupan yang sederhana. Anak kedua, Joe March, yang juga menjadi tokoh utama dalam filem ini, memiliki impian yang besar untuk menjadi seorang penulis. Sejak kecil lagi, Joe sering menulis dan mengajak saudara-saudaranya untuk memainkan naskah yang Joe tulis tersebut. Joe kemudian mengejar impiannya dengan pergi ke New York. Oleh kerana itu, Joe juga meninggalkan Laurie, lelaki yang sangat mencintainya. Sementara itu, anak ketiga, Beth March, masih tinggal bersama ibu mereka. Beth juga kemudiannya mengalami sakit yang teruk sehingga membuatkan Meg dan Joe kembali pulang ke rumah. Sayangnya, nyawa Beth tidak dapat diselamatkan. Beth akhirnya meninggal dunia dan adik-beradik March pun hanya tinggal 3 orang sahaja. Anak bongsu, Amy March, sebenarnya memiliki hobi yang bakat melukis. Namun, Amy juga memiliki impian yang lain yang baginya lebih mudah untuk dikecapi, iaitu dengan menjadi isteri kepada seorang yang kaya raya. Amy kemudiannya berangkat ke Perancis bersama seorang pakcik yang kaya raya, di mana Amy kemudiannya dikenalkan dengan seorang bangsawan yang tidak terlalu dicintainya. Baiklah, itu sahaja pendahuluan dan sinopsis bagi tugasan ini. Seterusnya, bentangan ini akan disambung oleh Izaidah Nurina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izaidah Nurina binti Izzat dan hari ini saya akan menceritakan dengan lebih lanjut tentang konsep falsafah yang diterapkan dalam filem Little Women. Konsep falsafah yang pertama yang ada dekat dalam filem Little Women ni merupakan konsep individualism. Individualism ni dapat didefinisikan sebagai prinsip yang menekankan kebebasan atau sikap-sikap individu seseorang. Konsep ni juga menekankan tentang kepentingan bertanggungjawab dan kebebasan diri sendiri. Semua individu ada hak untuk menyuarakan pendapat sendiri dan mereka juga kena bertanggungjawab atas pilihan yang mereka telah lakukan. Berdasarkan filem Little Women tahun 2019 yang merupakan filem arahan Greta Gerwig yang diadaptasi daripada novel Little Women tulisan Louisa May Alcott, ada beberapa contoh konsep individualism yang diterapkan dalam filem tersebut. Filem Little Women yang bergenrekan coming of age ni merupakan filem yang mengisahkan tentang 4 orang adik-beradik yang mempunyai personaliti yang berbeza.
Ada di antara mereka yang dianggap bersikap memberontak, namun ada juga yang lebih berperwatakan lemah lembut. Sebagai contoh, Joe March merupakan seorang watak yang mempunyai perwatakan kelelakian dan merupakan seorang watak yang kasar. Berdasarkan filem ni, Joe merupakan seorang watak yang membawa simbolik individualism dan feminisme dalam filem tersebut. Hal ini dapat dibuktikan apabila Joe enggan berkahwin dan sebaliknya bercita-cita untuk bekerja sebagai seorang penulis, yang pada zaman tersebut merupakan satu profession yang kebiasaannya dikuasai oleh kaum lelaki. Hal ini membuktikan bahawa Joe merupakan seorang yang bersikap individualistik kerana dia tidak mahu terikat dengan norma dan adat masyarakat pada waktu itu, dan sebaliknya berkeras untuk bekerja dan sengaja mengelakkan diri daripada perlu berkahwin. Konsep individualism, konsep falsafah yang kedua yang diterapkan dalam filem tersebut merupakan konsep peranan jantina. Peranan jantina ataupun peranan gender ni merupakan peranan yang dilaksanakan oleh kaum lelaki dan perempuan dalam sesebuah masyarakat. Tamsilnya kewajipan mencari nafkah yang jatuh kepada kaum lelaki dan juga tugas rumah tangga yang dipertanggungjawabkan kepada kaum wanita. Berdasarkan filem Little Women, isu peranan gender ini telah ditekankan melalui watak Joe March dan watak Theodore Laurie Lawrence atau lebih mudah dikenali sebagai Laurie. Berdasarkan dialog watak Joe March dalam satu babak dalam filem tersebut, Joe diharapkan untuk membesar sebagai seorang yang berperwatakan lebih kepemperuanan dan berkebolehan untuk melakukan tugas-tugas di rumah seperti yang dituntut oleh masyarakat terhadap perempuan yang bakal berkahwin kelak. Namun Joe enggan terikat dengan hal-hal tugasan rumah tangga. Sebaliknya dia ingin mempunyai karier sendiri dan boleh menyara kehidupan sendiri tanpa mengharapkan seorang suami untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Disebabkan minat dan bakatnya dalam bidang penulisan, Joe akhirnya menjadi seorang penulis di New York dan akhirnya mampu mencari wang untuk menyara kehidupannya sendiri. Contoh yang kedua merupakan watak Laurie, yang merupakan seorang pemuda yang mempunyai latar belakang keluarga yang berada. Laurie tinggal bersama dengan datuknya Mr. Lawrence yang merupakan seorang ahli bisnes. Laurie mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pemuzik. Seperti mana Joe mempunyai bakat dalam bidang penulisan, Laurie ni merupakan seorang yang ada bakat dalam bidang muzik. Namun impiannya ditegak oleh Mr. Lawrence yang berhasrat untuk menjadikan Laurie ni sebagai seorang ahli bisnes yang boleh mengambil alih perniagaannya pada satu hari nanti. Pada abad ke-19, karier sebagai seorang pemuzik ni merupakan satu pekerjaan yang biasanya lebih popular di kalangan kaum wanita. Akhirnya Laurie terpaksa menguburkan niatnya untuk menjadi ahli muzik dan menurut perintah datuknya. Seterusnya, falsafah yang turut ditekankan dalam filem Little Women ni merupakan falsafah feminisme. Feminisme ni dapat didefinisikan sebagai falsafah moral yang berkenaan dengan pembebasan perempuan daripada pengetepian lelaki dalam bidang-bidang tertentu. Dalam erti kata mudah, feminisme ni merupakan kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik dan juga ekonomi kepada kedua-dua jantina, dan tidak sepatutnya menjadi faktor yang menentukan kedudukan sosial dalam sesebuah masyarakat. Memetik salah satu perbualan antara Amy March dan juga Laurie dalam salah satu babak dalam filem Little Women ni, ia telah menunjukkan bagaimana falsafah feminisme telah diterapkan dalam filem tersebut. Suatu zaman peperangan Civil War sedang berlaku, kaum perempuan ni telah dipertanggungjawabkan untuk menurut perintah suami mereka dan harus menjaga serta membesarkan anak-anak mereka dengan baik di rumah. Amy yang pada asalnya menyimpan cita-cita untuk berkejaya dalam bidang seni lukis telah menyatakan kekesalannya terhadap unsur peranan gender dan patriarki yang sudah sebati dalam masyarakat setempat. Konsep ideologi dan falsafah yang terakhir yang turut diterapkan dalam filem ni merupakan konsep altruism. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, altruism ni membawa maksud sifat atau prinsip suka mengutamakan kebajikan atau kebahagiaan orang lain daripada diri sendiri. Amalan ni dianggap sebagai sifat murni dalam pelbagai budaya. Konsep altruism ni saling berkait rapat dengan pemikiran falsafah serta etika, dan baru-baru ni menjadi salah satu topik yang sering dibangkitkan dalam perbincangan mengenai psikologi, sosiologi dan juga biologi evolusi.
Altruism merupakan satu pemberian kepada orang lain tanpa kita mengharapkan ganjaran ataupun manfaat daripada orang tersebut. Salah satu contoh dalam filem tersebut yang menunjukkan konsep altruism ni merupakan babak di mana keluarga Marge membantu keluarga lain yang berada dalam kesusahan. Babak ni menunjukkan adik-beradik Marge yang bangun di pagi perayaan Christmas dan melihat hanya pembantu rumah mereka yang sedang menyediakan makanan, manakala ibu mereka Marmee tidak kelihatan. Pembantu rumah mereka telah menyatakan bahawa ibu mereka telah keluar untuk menziarahi rumah orang miskin pada pagi tersebut. Ibu mereka telah mengajak anak-anaknya untuk pergi berkongsi hidangan perayaan mereka bersama-sama dengan keluarga miskin tersebut. Walaupun asalnya mereka enggan berbuat demikian, mereka enggan bersetuju, namun akhirnya mereka mengikut nasihat ibunya dan mereka telah membawa hidangan Christmas mereka ke rumah orang miskin tersebut. Mereka juga telah membawakan pakaian musim sejuk dan selimut agar mereka tidak kesejukan sewaktu musim salji. Berdasarkan peristiwa ini, kita dapat melihat bahawa adik-beradik Marge merupakan seorang yang berpegang kepada konsep altruism kerana mereka sanggup membantu orang lain tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh saudari Fazliatun. Terima kasih. Idea utama, Little Woman bukanlah hanya sebuah cerita tetapi satu manifesto tentang kekuatan naratif wanita dan pesan-pesan mendalam mengenai kehidupan. Idea utama yang kuat merentangkan kisah ini menjadi sebuah karya seni yang tidak terlupakan. Filem ini menjadi pioneer dalam mempromosikan naratif wanita dengan menonjolkan bahawa setiap cerita wanita mempunyai keunikan dan kekuatan sendiri. Fokus pada kehidupan, 4 saudari mencipta naratif yang menghargai nilai dan kekuatan naratif wanita, mengangkat pengalaman wanita sebagai bahan baku untuk kisah-kisah yang kuat dan memberi inspirasi. Dalam penceritaan McMarsh, tema keseimbangan antara kerjaya dan tanggungjawab, keluarga membawa penonton untuk merenung dilema yang sering dihadapi wanita dalam menjalani kehidupan yang bermakna. Ini membina dialog yang kuat tentang norma sosial yang mengatur wanita dan mencabar pandangan stereotip, merayakan keberanian wanita untuk menjalani kehidupan mengikuti pilihan mereka. Dengan penuh kemahiran, Little Woman tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga menghormati kekuatan, kebijaksanaan dan keberanian wanita. Melalui watak-watak dan idea utamanya, filem ini menjadi simpanan penting mengenai pengalaman wanita dan pesan-pesan yang boleh memberi inspirasi kepada setiap penonton, tidak terhad kepada generasi atau masa. Tokoh penting dalam filem Little Woman, watak-watak utama membentuk inti yang kukuh dan mencetuskan inspirasi, menyampaikan dimensi watak yang mendalam dan memberi inspirasi. Jo Marge diperankan oleh Saoirse Ronan. Jo adalah tonggak keberanian dan semangat dalam cerita ini. Dengan keinginan yang kuat untuk mengejar impian menulisnya, beliau melambangkan semangat wanita yang menentang terbatas oleh norma sosial. Setiap tindakan dan perkataannya menjadi simbol perubahan dan pemberdayaan, merangkul kebebasan berekspektasi dan keberanian untuk menyuarakan idea-idea peribadi. McMarsh diperankan oleh Emma Watson. Emma Watson memberikan kehidupan kepada watak Mac dengan menyelami konflik antara keinginan untuk kehidupan sederhana dan tekanan sosial untuk mencapai kejayaan material. Mac mencipta pemahaman mendalam tentang perjuangan wanita yang berusaha memenuhi harapan masyarakat sambil menjalani kehidupan mengikut kehendak peribadi. Dalam watak Mac, penonton dihadapkan dengan refleksi universal tentang keseimbangan antara harapan luaran dan kepuasan dalaman. Marmee Marge diperankan oleh Laura Dern. Marmee sebagai ibu yang penuh kasih tidak hanya memberikan sokongan moral kepada keempat-empat saudarinya, tetapi juga melambangkan kebijaksanaan dan nilai-nilai keluarga. Watak Marmee menjadi contoh sejati tentang bagaimana kebijaksanaan dan kelembutan dapat membentuk personaliti yang kuat dan bijaksana. Beliau menunjukkan kekuatan dalam kelembutan, memimpin dengan teladan tanpa kehilangan kehangatan dan kebaikan hati. Saya akan terangkan sedikit ulasan falsafah atau ideologi pemikiran dalam filem Little Woman ini. Pertama, ianya daripada segi prinsip. Berdasarkan filem Little Woman ini, filem ini telah menggambarkan sikap keberanian di sebalik sikap watak Jo Marge yang suka memberontak. Walaupun sikapnya yang suka
memberontak tampak kasar, tetapi ia juga merupakan gambaran sebuah karakter yang berani, iaitu berani untuk mengatasi peranan sosial dan sebaliknya mengejar impian untuk menjadi seorang penulis. Filem ini mengajar kita bahawa keberanian bukan hanya dilihat secara fizikal, namun kita juga boleh dianggap sebagai seorang yang berani apabila sanggup untuk mengambil risiko demi mencapai matlamat peribadi. Penonton juga dapat merenung erti sebenar keberanian yang merangkumi kebolehan mempertahankan prinsip dan melangkah keluar daripada zon selesa. Selain itu, filem Little Women ini juga memberikan tumpuan terhadap kepentingan sebuah keluarga bagi memaparkan tentang kekuatan ikatan kekeluargaan di kalangan ahli keluarga yang akan memberikan sokongan apabila dilanda masalah kehidupan. Filem Little Women ini bukan sahaja memaparkan keluarga sebagai tempat berkongsi kisah senang bersama, tetapi juga sebagai asas moral yang membimbing watak utama dalam menghadapi perjuangan hidup. Dalam filem ini, keluarga merupakan asas penting yang menjadi sumber kekuatan dan ketenangan, serta ia menunjukkan betapa pentingnya nilai keluarga dalam membentuk sahsiah. Kemudian, daripada segi rukun pula, berdasarkan filem Little Women ini, terdapat beberapa rukun atau nilai yang diterapkan melalui pewatakan karakter-karakter dalam filem tersebut. Antara rukun dan nilai yang diterapkan dalam filem tersebut ialah kepentingan sesebuah institusi keluarga. Sebuah keluarga berfungsi sebagai penguat semangat dan seharusnya menjadi tempat untuk mengadu dan juga berkongsi masalah. Di dalam filem ini, hal ini dapat ditunjukkan melalui keakraban ikatan keluarga antara adik-beradik Marsh, iaitu Meg, Jo, Beth dan juga Amy. Hal ini demikian kerana watak mereka telah memaparkan sikap kasih sayang selain sentiasa ada untuk menyokong sesama lain apabila salah seorang daripada mereka dilanda masalah. Sebagai tamsil, dalam salah satu babak di mana Amy telah terjatuh ke dalam tasik semasa sedang cuba untuk bermain luncur ais di atas permukaan tasik yang beku pada waktu tersebut. Jo yang pada waktu itu pada asalnya ingin meninggalkan Amy untuk bermain sendiri kerana masih marah akan adiknya itu, serta-merta berpatah balik untuk menyelamatkan Amy daripada terus lemas. Ini telah menunjukkan bahawa pentingnya sebuah institusi keluarga yang berfungsi kerana merekalah insan-insan yang sewajarnya berada bersama kita ketika berada dalam kesusahan. Selain itu, mereka juga menunjukkan kepentingan mengejar cita-cita sendiri. Hal ini kerana ia dapat memupuk pembangunan diri sendiri serta dapat membantu seseorang untuk berjaya melakukan sesuatu yang mereka dah lama impikan. Sebagai contoh, rukun ini dapat dilihat melalui penceritaan watak Jo Marsh. Sejak dari awal usia lagi, Jo sudah mengimpikan untuk menjadi seorang penulis. Dengan berbekalkan bakatnya dalam seni penulisan, Jo sudah mula menjinak-jinakkan dirinya dalam bidang penulisan dengan menulis beberapa novel kanak-kanak sebelum dia dan adik-beradiknya yang lain akan melakonkan semula cerita tersebut di hadapan kanak-kanak yang tinggal di kawasan rumah mereka. Walaupun berhadapan dengan masalah peranan gender dalam masalah tersebut, Jo tetap tidak berputus asa dan akhirnya telah berjaya menerbitkan buku hasil penulisannya sendiri. Setakat ini sahaja dari saya. Bagi slide ini, saya akan menerangkan mengenai kesan penerapan ideologi dari sudut positif dan negatif. Setiap falsafah mempunyai kesan dan impak kepada manusia. Ilmu falsafah ini merupakan sesuatu yang penting yang merangkumi setiap perkara dalam kehidupan seharian kita. Walaupun terdapat banyak impak positif yang kita dapat daripada ilmu falsafah, namun ilmu ini merupakan sesuatu yang subjektif dan setiap orang mempunyai interpretasi dan persepsi yang berbeza terhadap sesuatu ideologi tersebut. Berdasarkan beberapa falsafah dan ideologi pemikiran yang diterapkan dalam filem Little Women, terdapat kesan positif dan negatif dalam setiap ideologi tersebut. Yang pertama ialah individualism. Antara kesan positif falsafah individualism ialah kebebasan diri sendiri.
Orang yang menerapkan falsafah individualism dalam diri bebas untuk membuat pilihan dengan sendiri tanpa memerlukan bantuan daripada orang lain. Mereka juga bebas untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi mereka sendiri dalam sesuatu perkara kerana mereka tiada halangan atau sekatan daripada pihak lain untuk berbuat sedemikian. Ini akan menyebabkan lebih banyak idea bernas yang tercetus apabila idea daripada pelbagai perspektif tidak disekat dan diambil pandang oleh orang lain. Kesan negatif daripada prinsip individualism ini pula ialah ia berpotensi untuk memecah belahkan kaum. Hal ini demikian kerana prinsip ini akan membuatkan masyarakat tidak mahu menerima pendapat atau idea orang lain. Hal ini boleh terjadi apabila semua orang mempunyai pendapat sendiri dalam sesuatu isu dan mereka tidak mampu untuk mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan isu tersebut. Yang kedua ialah feminin. Kesan positif bagi falsafah feminin ialah kesamarataan jantina. Gerakan feminin bermula apabila kaum wanita mula menyuarakan hasrat mereka untuk mendapatkan hak yang sama dengan kaum lelaki. Sebagai contoh, kaum wanita sewajarnya mendapat hak pendidikan yang sama dengan kaum lelaki. Kaum wanita juga sepatutnya dibenarkan untuk bekerja seperti kaum lelaki dan tidak semestinya hanya melaksanakan tugas yang berperihalkan hal rumah tangga sahaja. Kesan negatif ideologi pemikiran feminin ialah perpecahan dalam dunia politik. Hal ini demikian kerana konsep feminin yang mungkin bercanggah dengan ideologi asal dalam dunia politik. Dunia politik berpotensi untuk menjadi tidak stabil apabila konsep ideologi yang diketengahkan oleh individu yang berpegang kepada falsafah individualism bercanggah dengan sistem politik lama yang lebih berteraskan patriarki. Implikasi ideologi terhadap rakyat Malaysia, walaupun Little Women 2019 utamanya berlatarkan Amerika abad ke-19 dan berkisahkan tentang kehidupan adik-beradik Maj, ia mungkin tidak secara langsung menangani atau mencerminkan ideologi kontemporari rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, jika anda ingin mengesyorkan beberapa persamaan atau mengekstrapolasi potensi implikasi rakyat Malaysia berdasarkan tema yang dipersembahkan dalam filem, berikut adalah 3 kemungkinan. Yang pertama adalah peranan dan pemerkasaan jantina. Little Women meroka kekangan peranan jantina pada abad ke-19 dan perjuangan adik-beradik terhadap jangkaan masyarakat. Tema ini dia boleh mendorong rakyat Malaysia untuk merenung tentang norma dan peranan jantina dalam masyarakat mereka sendiri. Filem ini mungkin menggalakkan perbincangan tentang kepentingan memperkasakan wanita, mencabar peranan jantina tradisional dan menyokong peluang yang sama dalam pendidikan dan tempat kerja. Selain itu, mengejar impian individu, adik-beradik Maj dalam filem itu digambarkan sebagai individu yang mempunyai impian dan aspirasi yang unik, mencabar norma zaman mereka. Rakyat Malaysia mungkin membuat persamaan tentang kepentingan mengejar impian individu walaupun ada jangkaan masyarakat atau tekanan ekonomi. Ini boleh bergema dengan perbincangan tentang pendidikan, pilihan kerjaya dan mengejar kebahagiaan peribadi dalam menghadapi jangkaan masyarakat atau keluarga. Yang akhirnya, cabaran kelas sosial dan ekonomi. Little Women menyentuh tentang perjuangan ekonomi, keluarga Maj ni dan cabaran yang mereka hadapi sebab kelas sosial mereka. Rakyat Malaysia mungkin memikirkan struktur masyarakat mereka sendiri, jurang ekonomi dan isu berkaitan dengan mobiliti sosial. Filem ni juga mungkin mendorong perbincangan tentang kepentingan
menangani ketidaksamaan ekonomi, menyediakan peluang yang sama untuk semua dan memupuk masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dengan ini, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ini adalah hubungan spekulatif dan filem itu mungkin tidak secara langsung menangani atau menggambarkan konteks budaya, politik atau sosial Malaysia yang khusus. Walau bagaimanapun, filem sering menjadi pemangkin untuk perbincangan yang lebih luas, membolehkan penonton untuk membuat persamaan dan mencari kaitan dengan yang dibentangkan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, filem Little Woman telah mengupas banyak ideologi pemikiran yang berasaskan falsafah aksiologi. Ia telah meresap ke dalam setiap jurang kehidupan sosial. Pengarah filem ini telah menceritakan ideologi aksiologi dengan secara mendalam di dalam filem Little Woman melalui ideologi individualism, ideologi peranan gender, ideologi feminism dan ideologi altruism dan pengorbanan. Kesemua ideologi ini berpusat dalam diri manusia dan mendorong pembangunan diri manusia. Akhirnya, penerapan ideologi-ideologi tersebut dapat mendorong manusia untuk mengubah atau memperbaiki sifat dalam diri sendiri sebelum mereka mencapai keadaan relatif yang sempurna. Melalui analisis ini, kami berharap pembaca dapat menonton filem ini dari perspektif baharu dan menyeluruh. Tambahan pula, kami juga berharap para pembaca sedikit sebanyak dapat menggambarkan tentang falsafah aksiologi dan bagaimana ia diamalkan dalam kalangan masyarakat abad ke-19 seperti watak-watak dalam filem Little Woman. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.